Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua sidang penonton ya? Saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka mengharapkan agar semua sidang penonton yang bersama-sama dalam kisah 9 suku malam ya berada dalam keadaan sihat fizikal dan mental. Alhamdulillah hari ini kita telah sama-sama berpeluang ya untuk menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pada malam ni saya akan berkongsikan satu kisah duka pusaka ya yang berlaku yang dirujuk kepada pihak kami di My Pusaka pada masa PKP baru-baru ni ya. Jadi klien ni ya datang berjumpa untuk menyelesaikan masalah tanah pusaka. Ya. Tanah yang pertama ya dimiliki oleh arwah kakaknya yang telah meninggal 12 tahun yang dahulu. 12 tahun dah meninggal ya. Belum diuruskan, baru nak diuruskan. Lepas tu tanah yang kedua ya klien pun bercadang untuk uruskan tanah milik arwah ibunya yang telah pun meninggal 15 tahun dahulu. Jadi dua kes urus pusaka yang berlaku kematiannya memang telah lama. Ya, okey. Jadi apabila klien datang ya apabila klien datang berjumpa pihak kami ya, jadi pihak kami pun menguruskan, tengok semua dokumen-dokumennya ya, di mana klien ni bertindak sebagai pemohon ya untuk urus pusaka. Jadi apabila dokumen telah lengkap, kami pun membuat kajian kes ya, mengenal pasti waris-waris arwah semua, maka pihak kami pun mengeluarkan sebut harga. Ini adalah satu standard procedure SOP ya pihak kami, di mana pihak kami kena buat kajian kes dulu ya untuk memastikan tidak berlaku masalah di pertengahan proses urus pusaka itu kelak. Jadi apabila pihak klien menerima sebuah harga daripada pihak kami ya, maka dia pun bersetuju untuk meneruskan kes urus pusaka walaupun kematian ini telah lama berlaku. Alhamdulillah. Jadi apabila klien membayar ya 50%, ini satu kebaikan kalau urus pusaka dengan pihak My Pusaka ya, di mana terms of payment ataupun kaedah pembayaran tu bukannya sekaligus ya, dia berperingkat ataupun istilah dia progress payment ya, tidak membayar sekaligus ya, untuk meringankan beban pemohon ataupun waris-waris dalam melaksanakan urus pusaka arwah ya. Okey. Jadi tak lama, saya rasa 2 minggu selepas tu ya, klien ni pun menghubungi saya kembali. Dia tanya bagaimana dengan progres urus pusaka ya, perkembangan kes urus pusaka beliau. Jadi saya pun memaklumkan pihak kami masih lagi membuat proses carian ya, carian rasmi di pejabat tanah untuk menentukan bahawa tanah arwah tu memang betul milik arwah ya. Jadi dia mengambil masa ya, mengambil masa, kebetulan pula tempoh PKP. Jadi pejabat tanah apa semua memang tutup. Lepas tu klien pun menyatakan kerisauan beliau ya, dia kata tolonglah tuan ya, cepatkanlah. Jadi saya pun memaklumkan klien tersebut, jika urus pusaka ni hendak disegerakan, maka saya mencadangkan kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi. Ya, berdasarkan pengalaman pihak kami, apabila kes yang dibawa ke Mahkamah Tinggi biasanya dalam tempoh 4 bulan ya, paling lama pun 4 bulan akan selesai. Ya, sebab kan tidak perlu menunggu untuk penilaian harta daripada Jabatan Penilaian Negara. Jadi boleh disingkatkan tempoh tu. Lagipun jika dibawa ke Mahkamah Tinggi ya, Mahkamah Tinggi masih lagi beroperasi dalam tempoh PKP baru ni ya. Jadi tak ada masalah. Jadi pihak klien bersetuju, maka kita revise sebuah harga tu untuk dibawa ke Mahkamah Tinggi. Jadi apabila klien terima, dia kata alamak,
Ya, sudah semestinya apabila kes-kes huruf pusaka dibawa ke mahkamah tinggi, ya, kami perlu berurusan dengan pihak lawyer kami. Jadi kosnya akan meningkat. Ya, jadi klien kata mana nak cekau duit. Kan dia kata. Lepas tu dia maklumkan untuk pengetahuan tuan, dia kata kan, saya ni ada baru saja berhabis duit. Ya, untuk ada urusan perniagaan yang melibatkan transaction daripada Amerika. Ya, dia dah habis banyak duit dah, dia kata. Jadi dia tak ada cukup sumber kewangan ya untuk menguruskan kes huruf pusaka jika dibawa ke mahkamah tinggi. Ya, tapi dalam masa yang sama dia meminta pihak kami mempercepatkan urus pusaka beliau. Sedangkan pada masa tu adalah PKP, ya, semua pejabat tutup. Itu masalahnya. Kemudian tak lama, seminggu selepas tu barulah dimaklumkan, tuan, sebenarnya saya ni mangsa scammer. Ya, dia telah kehabisan wang simpanannya sebanyak hampir RM400,000. Bayangkan. Dan kisah beliau ni telah pun disiarkan di dalam akhbar harian Metro pada bulan lepas. Kan. Jadi saya pun memaklumkan ini adalah satu kes yang berat lah ni macam ni kan. Nak dipercepatkan sebab apa? Beliau bercadang untuk menjual kedua-dua tanah arwah tersebut dan buyer pun, pembeli pun dah ada. Tetapi adalah dinasihatkan kepada pembayar tersebut, ya, jangan sesekali berurusan ataupun membeli hartanah yang masih lagi nama arwah. Kami pun menasihatkan kepada pemohon ni, jangan sesekali berurusan, ya, ataupun membuat transaksi keuangan dengan buyer di mana tanah arwah, geran tanah tu masih lagi nama arwah. Jadi kena percepatkan. Jadi tuan-tuan dan puan sidang penonton, ya, apa pengalaman yang dapat kita pelajari, ya? Pertama, scammer. Pelbagai kaedah approach scammer ni gunakan sekarang, ya. Jangan kata scammer ni yang terkena bahana scammer ni di kalangan orang warga-warga emas di kampung-kampung. Tidak, ya. Saya ada kenalan, ya, sama-sama belajar MBA, ya. Bila kata MBA ni maksudnya educated lah, ya, pun jadi mangsa scammer. Dan pemohon dalam kes huruf pusaka ni bukan calang-calang juga, seorang pesara tentera pun jadi mangsa scammer. Maka berhati-hatilah, ya, jika ada sebarang tawaran yang menjanjikan pulangan yang begitu masyuk, ya, dalam tempoh masa yang singkat, berhati-hati. Itu adalah ciri-ciri scammer. Okey, pengajaran yang kedua, urus pusaka. Boleh bayangkan, ya, apa yang berlaku kepada pemohon ni, ya, klien ni. Tanah yang pertama milik arwah kakaknya dah meninggal 12 tahun. Tanah yang kedua milik arwah ibunya yang telah meninggal 15 tahun. Kan? Bayangkanlah kalau kedua-dua tanah ni diuruskan pusakanya seawalnya mungkin dahulu. Ya, sama ada. Jadi bila proses tukar milik turun milik telah berlaku, maka tanah-tanah tersebut boleh diusahakan dengan secepat mungkin, ataupun kalau berlaku kes-kes kecemasan, proses jual beli hartanah akan lebih mudah. Ya, bila kecemasan maknanya kita memerlukan dana kewangan yang pantas, ya. Maka kalau urus pusaka ni telah diselesaikan awal-awal, maka tanah peninggalan ataupun harta pusaka yang ada ni boleh membantu sedikit sebanyak kecemasan, ya, tersebut. Okey. Yang ketiga, perlunya dana pantas, ya, apabila kita hendak menguruskan sebarang kes urus pusaka, sudah semestinya memerlukan sumber kewangan, ya. Lebih-lebih lagi kalau kes tersebut dibawa ke mahkamah tinggi, ya. Pastinya kosnya akan meningkat. Jadi itu pentingnya merancang pewarisan supaya kita, bakal-bakal waris kita, ada dana pantas yang mencukupi untuk urus pusaka kelak. Okey. Sebenarnya Maulidur Rasul ni, ya, alhamdulillah saya percaya ramai yang berselawat hari ni, ya, tak putus-putus berselawat.
dengan mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesiapa yang mencintai sunnah Rasulullah, maka orang tersebut akan berada paling hampir dengan Rasulullah di padang mahsyar nanti, ya. Tetapi kita jangan lupa, ya, ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang majoriti umat Islam mengabaikan. Ya, yang dia ingat kahwin 4. Ini favorite di kalangan kaum Adam, orang lelaki. Kahwin 4, itu favorite sunat itulah. Ya, itu je fokusnya. Tetapi mereka lupa ada banyak lagi sunnah-sunnah yang kita sepatutnya orang Islam amalkan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Yang pertama, hibah. Hibah tu apa? Pemberian kasih sayang. Ya, satu hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud saling memberilah hadiah di antara kamu supaya kamu saling sayang menyayangi. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Berkenaan dengan hibah, ya, pemberian kasih sayang. Hibah ni apa dia? Pemberian kasih sayang dibuat oleh pemilik harta semasa masih hidup. Contohnya hibah kepada pasangan, hibah kepada anak-anak, hibah kepada anak angkat. Itu sunnah. Maka buatlah sunnah untuk mendapat pahala dan syafaat baginda nanti, insya-Allah. Sunnah yang kedua, ya, wasiat sedekah. Yang ni pernah saya kongsikan sebelum ni, ya, berdasarkan beratus-ratus, berpuluh-puluh kes pusaka yang saya kendalikan, yang pihak kami kendalikan sebelum ni, ya, di mana waris-waris hanya melaksanakan wasiat sedekah arwah jika ianya tertulis, ya, dipesan, ditulis. Yang tu waris-waris akan laksanakan. Kalau tidak, majoritinya waris-waris tidak akan melaksanakan, malahan berebut harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi satu hadis riwayat Al-Bukhari juga mengatakan bahawa tidak sepatutnya seorang Muslim, jika ada sesuatu yang ingin diwasiatkan, tidur 2 malam berturut-turut melainkan menulis wasiat di sisinya. 2 malam saja. Ya. Berapa malam kita dah tidur sedang penonton? Banyak malam kan? So dah tulis wasiat. Wasiat sedekah, ya. Jangan salah faham. Itu adalah sunnah. Sunnah Nabi. Maka buatlah sunnah tu untuk mendapat syafaat. Ya, insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri siaran pada malam ni sempena Maulidur Rasul, jadi marilah kita sama-sama berselawat, ya. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sehingga bertemu lagi pada hari Selasa minggu hadapan, ya, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan follow FB Live mypusaka.info, Kisah 9 Suku Malam. Sekian, terima kasih.